Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra dan Mi'raj, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, halaman yang ke-16, dalam kurungan maka keluar daripada asal pohonnya, iaitu pohon sidrah, itu 4 sungai daripada pohon sidrah bidara, daripada pohon bidara yang hebat itu 4 sungai. Suatu sungai daripadanya air yang tiada berubah, dan yang keduanya daripada laban, yakni susu yang tiada berubah rasanya, dan yang ketiga daripada arak yang lazat bagi orang yang meminum, dan yang keempat sungai daripada air madu yang suci daripada lilin. Kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidrah, pepohonan bidara yang mengalir daripadanya itu 4 sungai yang tiada tolok tandingnya. Maka adalah naungannya pohon bidara itu, sidrah itu, sekira-kira diperlari kuda pada bayang-bayangnya itu 70 tahun tiada memutuskan dia. Bayang aja pun 70 tahun tiada memutuskan dia bayangnya. Dan adalah buah daripada pepohonan bidara itu seperti kurbah air, timba air, baldi air. Dan daunnya adalah seperti telinga gajah. Daunnya seperti telinga gajah. Pada rupanya, hampirlah satu daunnya itu bahawa menutup akan segala umat ini. Dan pada satu riwayat, satu daunnya, daun daripada pepohonan sidrah, pepohonan bidara itu menutup akan segala makhluk. Dan tiap-tiap daun ada malaikat yang mengucap tasbih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi perlihatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan Sidratul Muntaha, pepohonan bidara di penghujung segala penghidupan alam ini. Maka berbalut-balut ia warnanya yang bersalah-salahan. Apa ia? Maka tetekala berbalut-balut daripada pekerjaan Allah Ta'ala yang turun barang yang berbalut-balut dan berubah-ubah dan berpalang-palang tingkat-tingkatnya. Maka jadi di situ Yakut, permata Yakut, dan permata Zabarjad, dan yang lain-lain lagi pelbagai bentuk permata yang indah daripada keduanya. Maka tiada kuasa seorang bahawa merupakan, tak siapa pun mampu untuk merupakan keindahan dan menghinggakan sifatnya daripada eloknya. Dan adalah pada cawangnya itu beberapa belalang daripada emas. Dan tiba-tiba adalah pada asalnya 4 sungai pula. 2 sungai tersembunyi
dan 2 sungai yang nyata. Maka sabda Nabi SAW, apa sungai ini ya Jibril? Maka kata Jibril alaihissalam, adapun 2 sungai yang tersembunyi itu, maka iaitu 2 sungai di dalam syurga. Satu daripadanya Salsabil dan yang satu lagi Zanjabil. Baginda Muhammad SAW dapat melihat 2 sungai yang tersembunyi, yang mana kedua-dua sungai itu dalam syurga, yang Allah sebut pada ayat 17 dan ayat 18 surah Al-Insan. Janji Allah untuk Habibullah, kekasih Allah, Khalilullah, kesayangan Allah, begitu juga Khiyarullah, pilihan-pilihan Allah. Ayat 17 dan ayat 18 surah Al-Insan. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Allah Ta'ala sebut dulu zanjabila, baru Allah Ta'ala sebut salsabila. Wa yusqawna fiha, diberi minum di dalam syurga, ka'san, bekas berisi air minuman, kana mizajuha, yang mana air minuman dalam syurga itu bukan sembarangan, campuran. Kana mizajuha zanjabila, campurannya adalah campuran dengan zanjabila. Zanjabila itu dalam masyarakat Arab disebut sebagai susu yang diletakkan halia. Susu diletak halia. Panas-panas, kalau musim sejuk, manusia kesejukan, sejuk, maka dapatlah susu panas, diletakkan halia, habis buang angin semua. Lazat, sedap. Zanjabila, susu yang kana mizajuha, minuman tu campuran susu dengan halia. Persoalannya, zanjabila ini asal diberikan kepada istilah halia. Jadi halia ni satu-satunya tumbuhan yang boleh tumbuh di merata tempat di muka bumi. Kawasan panas dia boleh tumbuh, kawasan sejuk dia boleh tumbuh. Halia. Baik, Allah Maha Berkuasa. Halia ni ada lebih kurang 241 jenis halia. Jadi kalau Malaysia ada halia dia, India ada halia dia, Yaman, Arab Yaman ada halia dia, Arab Mesir ada halia dia, begitu juga Spain ada halia dia, Australia ada halia dia. Setiap negara berbeza halia. Kalau 200 negara, 200 jenis halia. Dia akan jenis halia, tapi nilai dia akan berbeza-beza. Kerana halia tu dia buang angin. Angin ni yang bawa penyakit dalam tubuh badan manusia. Orang India disuka teh sarbat, teh halia. Orang Arab disuka susu halia. Arab sekarang tak. Arab sekarang suka air gas. Itu Arab Saudi penduduk dia cepat meninggal dunia dah.
Tidak lupa dah minuman halia. Baiklah, setelah Allah Ta'ala sebut Zanjabilah, sungai, maka dihubungkan pula dengan ayat yang ke-18 surah Al-Insan. Ainan fiha tusamma salsabila, mata air, ya, yang dinamakan salsabila. Jadi salsabila ni dalam masyarakat Arab, dia apabila dia buka mana-mana kawasan oasis, wadi, maka ada air mata air yang keluar tu. Oh, kalau minum lazat tu, bersih. Walaupun tawa bukan sebarang tawa, tapi maknanya menghilangkan dahaga. Salsabila ni air yang menghilangkan dahaga. Orang Arab dalam perjalanan dia dijumpa wadi, oasis, dekat situ ada air mata air mengalir pelan. Diminum air mata air yang jernih tu, baru hilang dahaga. Kalau tak, minumlah air Coca-Cola secukup rasa, seenak selera, tak hilang dahaga. Dua sungai, Salsabila, Zanjabilah. Maka dua sungai yang zahir itu iaitu Nil dan Furat. Nil, Nayala, Nil, maknanya sungai yang diperlukan. Semua memerlukan. Hairan, suatu yang ajaib. Di tengah padang pasir, padang Sahara, ya, gurun Sahara, dibelah dengan sungai Nil. Allah Maha Berkuasa. Mana mungkin kalau kita kata nak, yelah, macam mana air itu? Di padang pasir itu. Orang utara kata pasir. Dari mana dia boleh keluar tu? Allahu Akbar kabir. Nil, Furat, Furata, sungai Furat di Iraq, ya, sungai Nil di Mesir. Sungai Nil mengalir daripada selatan ke utara. Sungai Furat mengalir daripada utara ke selatan. Dua nilai yang berbeza. Sungai Furat, Furat tu maknanya Furata, tawar, selatan ke utara. Manakala Furat mengalir daripada utara ke selatan. Furata, air tawar yang lazat. Kalau sungai Furat dah kering, itu tanda-tanda hari kiamat. Dan melihat pula Nabi SAW akan Jibril pada Sidratul Muntaha, akan rupanya yang asli, dan adalah baginya Jibril alaihi salam itu 600 sayapnya, dan satu-satu sayapnya memenuhi akan alam ini. Allahu Akbar. Dan bertaburan daripada sayapnya barang yang menghairankan daripada durun, permata-permata dan yakut. Kemudian maka masuk pula Nabi SAW dan Jibril ke dalam syurga. Maka melihat di dalamnya barang yang tiada pernah dilihat oleh mata, dan tiada dengar oleh telinga, dan tiada terlintas oleh hati manusia. Maka adalah syurga itu 8. Baginda Muhammad SAW diberi penghormatan pada perjalanan Al-Isra dan Al-Mi'raj. Dalam perjalanan Al-Mi'raj, melepasi Sidratul Muntaha. Istilahnya, maknanya sama ada di kiri atau di kanan Sidratul
muntaha itu. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi penghormatan untuk melihat indahnya syurga. Ada 8 syurga, yang mana kita ketahui dalam hadis, sesiapa pun yang melihat syurga, dia akan termenung selama 500 tahun. Buka aja pintu syurga, agenda yang pertama, termenung, melihat keindahan, kelazatan, keseronokan syurga. Termenung tu terpaku selama 500 tahun. Nak menyatakan bahawa tak pernah dilihat, tak pernah didengar. Istimewa. 8 syurga pertama, lagi yang terlebih afdal, lagi yang terlebih tinggi adalah Jannatul Firdaus, iaitu tempat ketetapan segala anbiya, para nabi, para rasul, dan segala syuhada, mereka-mereka yang mati dalam menegakkan agama Allah yang maha suci, dan salihin, orang-orang yang saleh. Maka itulah diberikan kedudukan yang tiada tolak tandingnya, Jannatul Firdaus. Yang kedua, Jannatu Adnin. Adnin membawa erti kebun. Jannatu Adnin itu maknanya syurga kebun. Kebun apa? Kebun bunga. Tak habis nak cerita. Kebun pokok-pokok, hutan pun dah tak habis nak cerita. Kebun bunga, kebun pokok, kebun durian musangking, kebun apple, kebun lima, kebun buah-buahan. Maka Jannatu Adnin itu syurga kebun-kebun yang penuh dengan keindahan, kelazatan. Sesiapa yang memasukinya takkan keluar sama sekali. Kenapa? Pelbagai jenis kebun. Abada. Kalaupun dia tidak dapat menandingi Jannatul Firdaus, tapi Jannatul Adnin itu pun kalau difikirkan maknanya syurga perkebunan. Kalau kita bangga dengan kebun bunga, itu sebut kebun bunga kan? Kebun sayur, kebun buah-buahan, kebun-kebun. Yalah, kalau sebut kebun tu komplit lah kan? Aliran airnya, yalah, tak akan keluar lah. Memasuki Jannatul Adnin ni tak akan keluar. Tak habis kebun tu. Abada, kekal abadi buat selamanya. Ketiganya adalah Jannatul Khaldi. Keempat, Jannatul Na'im. Kelima, Jannatul Salam. Keenam, Jannatul Ma'wa. Ketujuh, Jannatul Jalal. Kedelapan, Jannatul Maqam wal Qarar. Maka adalah Jannatul Firdaus itu daripada emas, dan Jannatul Adnin itu daripada Qasabul Jannah. Qasabul Jannah ni, kalau qasab tu asalnya jenis-jenis tebu. Tapi kan itu disebut di sini tebu syurga. Tu apa? Jadi ruas syurga. Sebab itu Jannatul Adnin itu nilainya nilai kebun. Nilainya nilai kebun. Kalau sebut nilai kebun tu disebut tadi lah. Nak kata apa, sebut aja. Jannatul Khaldi itu daripada marjan. Marjan itu jenis-jenis permata. Dan Jannatul Na'im itu daripada perak.
Jannatul Ma'wa itu daripada zabarjad, jenis-jenis batu permata juga yang hijau. Dan Jannatul Salam itu daripada yakut yang merah. Dan Jannatul Jalal itu daripada lu'lu', permata-permata yang putih. Dan Jannatul Maqam wal Qarar itu daripada kasturi. Ni haruman. Kasturi ni jenis haruman. Kalau sebut haruman tu yang orang jual haruman tu, haruman sedap malamnya lain. 1000 bunga. Setahu kita beberapa jenis bunga je. Macam mana 1000 bunga dicantumkan dengan satu bau? Nak laku kan? Ini kasturi yang harum. Maka tiba-tiba adalah di dalamnya beberapa kubah lu'lu'. Kubah macam kubah masjid. Lu'lu' kubah tu bukan daripada stainless steel. Bukan daripada kubah yang digunakan fiber ataupun kubah Masjid Kota Iskandar tu. Dah mula bocor. Ini kubah dibina daripada susunan batu-batu permata. Ya Allah, susunan daripada batu-batu permata. Masjid Kota Iskandar tu pun 65 juta. Macam gitu, kubah lebih kurang bukan. Kubah lu'lu', kubah batu-batu permata yang berongga. Dalam batu permata tu disusun jadi kubah. Ya Allah, berongga pula. Masuk aircon. Maka tiba-tiba aku lihat bersurat pada pintu syurga itu, sedekah. Ada satu pintu syurga itu tertulis sedekah. Dengan 10 gandaan. Di pintu syurga itu maknanya tertulis sedekah dengan 10 gandaan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah berjanji dalam Al-Quran, sesiapa yang mendatangkan satu kebajikan, Allah gandakan dengan 10 gandaan. Dan ada satu lagi pintu syurga tertulis hutang itu dengan 18 gandaan. Lagi hebat. 18. Sedekah 10. Hutang 18. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, betapa kelakuan ini ya Jibril, memberi hutang terlebih afdal daripada memberi sedekah. Maka katanya Jibril, kerana yang meminta itu terkadang meminta ia padahal ada ia mempunyai. Kalau orang tu memang jenis peminta sedekah, dia suka minta lah, beri dia minta, bantuan nasional dia minta, asal boleh dia minta. Wah, banyak lagi harta dia. Terkadang meminta ia padahal ada ia mempunyai. Dan yang berhutang itu tiada ia berhutang, melainkan kerana hajatnya. Orang tu tak akan berhutang kalau dia tak ada hajat, dia memang diperlukan. Maka tiba-tiba adalah sungainya daripada laban yang tiada berubah rasanya, dan sungai daripada arak yang lazat bagi yang meminum, dan sungai daripada madu yang jernih. Dan tiba-tiba adalah buah delimanya seumpama timba besar. Dan demikian lagi segala buah-buah kayunya, buah-buah kayu dalam syurga. Maknanya dalam syurga tu musangking ada tu, durian ada, rambutan ada, buah kayu, semua buah kayu. Limau. Maka keluar daripada buah kayu itu segala pakaian isi syurga. Yang pasal yang tadi kan
sedekah 10 gandaan, hutang dengan 18 gandaan. Maksudnya hutang tu yang memberi hutang lah. Yang memberi hutang. Yang memberi hutang, bukan bukan orang berhutang. Jadi kalau kita ni ada tuntutan, ada orang minta sedekah, ada orang nak minta hutang, duit tu tak boleh dibahagi. Nak bagi sedekah pun tak cukup, nak bagi hutang pun tak memada. Tetapi mana yang perlu? Beri hutang. Kerana orang tu dia takkan berhutang kalau dia tak perlukan. Manusia ni dia ada perasaan. Jadi orang kata muka 10 sen. Kalau ada duit 10 sen lagi kan, dia muka 10 sen nak. Orang ni ada maruah dia. Dia takkan berhutang kalau tak dia tak terdesak. Orang terdesak ada dia akan berhutang. Tapi kalau peminta, jenis orang minta, itu tabiat. Dia memang suka minta. Peminta sedekah tu, sampai bila dia nak tak sedekah? Dah memang tabiat dia suka tak sedekah. Wah, dia bolehlah minta sedekah sesekali. Kenapa dia tak nak gunakan hasil sedekah itu untuk dia bekerja? Patutnya lah. Tapi dah tabiat dia begitu. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahim.